Bertemu kembali rentasan berita edisi 1163. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Menteri Kerajaan tebak atak buntu idea atau seronok makan gaji buta. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Pemilihan PKR menjadi isu. Tanah Musangking atas gunung dikatakan punca banjir lumpur dibalik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rentasan berita hari ini jom channel mulakan dengan memuji Kerajaan Pakatan Harapan yang telah menjalankan amanah dan tanggungjawab pelbagai program subsidi dengan telus dan telah terbukti berjaya mengawal harga barangan asas khususnya ketika musim perayaan. Sekiranya ada yang tidak bersetuju dengan fakta ini, maklumat ada di hujung jari anda. Tetapi ketika dan saat ini keterisan wang rakyat jelas berlaku apabila berbilion peruntukan subsidi diperuntukkan tetapi masih gagal mengawal harga barangan asas rakyat. Paling menyakitkan apabila kenyataan dangkal yang dibuat Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa yang mempelawa pimpinan amanah untuk bertemu dengannya bagi mengutarakan idea dan mekanisme jelas menunjukkan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah buntu idea untuk menyelesaikan krisis inflasi yang sedang berlaku kini. Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasbi Muda turut mempersoalkan sama ada pasukan khas jihad tangani inflasi mampu mengeluarkan idea baharu bagi menangani isu kenaikan harga barang ketika ini. Ini kerana katanya ahli yang dilibatkan sebagai jawatan kuasa tersebut merupakan menteri-menteri yang gagal berfungsi pada peringkat kementerian masing-masing. Beliau juga mengibaratkan sikap kerajaan seperti bodoh sombong kerana Pemuda Amanah pada Mei lalu telah mencadangkan agar diadakan sidang khas Dewan Rakyat bagi membincangkan isu harga barangan asas yang jelas di luar kawalan kerajaan. Sidang khas ini sangat wajar untuk semua pihak tanpa mengena pangkat dan parti dapat duduk semeja dan berbincang untuk pihak kerajaan menerima pelbagai cadangan dan komentar daripada ahli-ahli parlimen yang berpengalaman dan mampu berfikir dari pelbagai sudut pandangan dan kepakaran. Justru Pemuda Amanah Nasional mendesak sekali lagi agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memanggil sidang khas Dewan Rakyat bagi membincangkan isu yang dihadapi rakyat ini. Katanya dalam satu kenyataan, ternyata derita rakyat sememangnya tidak akan dirasai para menteri dan ahli kabinet. Bangun tidur, mandi, sarapan, naik kereta, makan tengah hari, tol, petrol dan segala benda yang berkaitan dengan mereka dibayar dengan duit rakyat. Apa sangat dengan kenaikan harga ayam, minyak masak dan barangan keperluan harian bagi kumpulan lembu kenyang ini? Jangan-jangan membezakan minyak masak dengan minyak petrol pun mereka tidak tahu. Penegak grafik dan aktivis Fahmi Reza hari ini membuat naik karikatur berkenaan perbandingan antara gaji Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dengan jumlah minyak masak yang boleh dibeli untuk rakyat. Bersumberkan portal pengisytiharan Harta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2020, pendapatan Saravanan sebenarnya mencecah RM140,628.55 sebulan dengan membundarkan kepada RM140,000. Kiraan Fahmi mendapati jumlah wang yang diperoleh Timbalan Presiden MIC sebulan itu boleh membeli 3,300 botol minyak masak 5 kg. Hantaran Fahmi dengan tanda pagar potong gaji menteri itu kemudiannya mengundang reaksi warganet yang rata-ratanya berang dan kecewa memandangkan banyak masalah rakyat gagal diselesaikan oleh jemaah menteri pimpinan Ismail Sabri. Reaksi warganet ini susulan kegagalan kerajaan mengawal kenaikan mendadak harga barangan keperluan serentak dengan pemansuhan subsidi minyak masak, minyak kelapa sawit berbotol. Nada marah orang ramai dapat dilihat pada pendapat salah seorang netizen yang menyarankan agar menteri hanya ditempatkan di bangunan kedai 2 tingkat sahaja, manakala kaki tangannya ditempatkan di tingkat bawah jika hanya tahu menjahanamkan duit rakyat. Saravanan menikmati gaji tinggi bernilai RM140,000 sebulan. Tetapi isu buruh
tidak juga dapat diselesaikan. Bayangkan betapa banyak harta negara perlu dibazirkan kepada jemaah menteri bersaiz Kabinet XXXL yang langsung tidak berguna untuk rakyat yang diterajui Ismail. Kita baru berbicara tentang gaji seorang menteri. Belum lagi kita sentuh timbalannya, setiausahanya, pembantu peribadi, orang gaji, pemandu, pegawai media dan segala haram jadah yang diciptakan untuk mereka goyang kaki tanpa berbuat apa-apa. Oops, sebelum terlupa, perlu anda ingat sebahagian besar daripada senarai barisan kabinet yang diumumkan Ismail Sabri pada 27 Ogos 2021 yang lalu adalah kabinet lama yang diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang sah, gagal dan tidak berguna. Kerajaan copy-paste hanya tukar namanya sahaja yang kelihatan lebih kekeluargaan, keluarga Malaysia dan rakyat sangat bertuah berada dalam keluarga ini. Keputusan pemilihan Pusat Parti Keadilan Rakyat PKR 2022 menyaksikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dipilih sebagai naib Presiden PKR. Amiruddin memperoleh undian tertinggi dengan 46,075 undi sekaligus membolehkan dirinya mengisi tempat dalam kepimpinan ketiga tertinggi parti berkenaan. Selain itu, Jawatan Kuasa Pemilihan Pusat JPP turut menyenaraikan 13 pemimpin popular yang tersungkur gagal memenangi jawatan yang ditandingi mereka dalam pemilihan kali ini. Antara senarai pemimpin berkenaan adalah G. Manivanan, Farhaj Wafa Salvador, Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh, Chan Mingkai, Ahli Parlimen Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid dan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Selain itu, JPP turut mengumumkan bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dipilih sebagai timbalan Presiden selepas mengalahkan pencabar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dengan 59,678 undi berbalas 43,010 undi. Kini setelah rumah siap, pahat pula berbunyi di mana yang tidak kena. Bekas pengerusi PKR Perak Farhaj Wafa Salvador Riza Mubarak menzahirkan rasa kecewa dengan sikap pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP PKR Dr. Zaliha Mustafa yang didakwa melindungi proses pengundian yang tidak telus dalam pemilihan parti itu. Menurutnya, situasi itu dapat dilihat apabila JPP seakan-akan tidak mengendahkan isu yang dibangkitkan yang membabitkan keraguan dalam proses pengiraan undi. Malah kata bekas setiausaha politik kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu kenyataan JPP bahawa audit mendapati ada cubaan menggodam sistem bukannya menyelesaikan isu ketelusan seperti yang dikehendaki ramai pihak. Ini kerana katanya kebanyakan bantahan tidak mempersoalkan sama ada sistem digodam atau tidak. Tetapi apa yang dibangkitkan adalah mengenai keberangkalian berlaku manipulasi oleh pihak dalaman ke atas keputusan yang diterima. Permohonan untuk ketelusan ini langsung tidak diendahkan. Malah kami dapati daripada sumber dalaman JPP sendiri bahawa audit forensik ini tidak menyentuh pun undi-undi dalam talian yang menimbulkan kontroversi. Malah Dr. Zaliha sendiri kini dilihat berkompromi untuk melindungi proses-proses yang tidak telus ini. Maka tidak perlulah beliau berbicara soal integriti kerana ia tidak wujud dalam konteks pemilihan parti ini dan permohonan untuk ketelusan pun ditolak mentah-mentah. Katanya dalam satu kenyataan. Sebagai respons mengenai isu ini, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyeru ahli PKR agar tidak lagi menghiraukan kekecohan yang cuba ditimbulkan oleh segelintir kelompok yang kecundang dalam pemilihan baru-baru ini. Sebaliknya, ahli parti itu perlu bekerja keras bagi meyakinkan kembali rakyat bahawa PKR adalah pilihan terbaik. Tegasnya, Kongres Nasional Parti itu seharusnya tidak boleh ditangguhkan lagi untuk melayan kerenah segelintir calon yang kalah, memandangkan pilihan raya umum PRU boleh diadakan bila-bila masa. Keutamaan saya sebagai Timbalan Presiden ialah untuk menyiapkan pimpinan dan jentera parti untuk berdepan dengan lawan dalam PRU 15. Sementara itu, meneruskan agenda pengukuhan parti ke arah PRU 15, segala ruang dalam parti perlu dibuka untuk membolehkan isu-isu yang ditimbulkan akibat pertukaran keputusan di saat akhir ini terus disemak. Antara langkah utama saya sebagai Timbalan Presiden ialah untuk meneliti keseluruhan proses audit digital yang telah mengakibatkan kecelaruan yang berlaku untuk memberi keadilan yang sewajarnya kepada semua pihak.
kata Rafizi dalam satu kenyataan. Sementara itu, Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Syed Badlishah Syed Osman, menasihatkan Rafizi Ramli agar tidak terlalu obsesi dalam mengejar jawatan hingga mempertikaikan keperluan audit forensik terhadap pemilihan parti itu. Beliau menegaskan jika Rafizi terbukti dipilih oleh akar umbi, biarlah kemenangan itu diperoleh secara telus dan adil. Tindakan Rafizi mempertikaikan audit forensik menunjukkan sikap angkuh dan sombong beliau. Kenapa sekarang Rafizi membangkitkan seolah-olah audit forensik yang sedang dijalankan ini sebagai usaha menghalang beliau dari menjawat jawatan timbalan Presiden? Apakah beliau sebenarnya khawatir yang kemenangan beliau akan terjejas jika kepincangan kepada proses pemilihan ini dapat dibuktikan? Soalnya dalam kenyataan dipetik Sinar Harian, pemimpin datang dan pergi. Hari ini kita disukai, esok mungkin kita dibenci. Kekalahan dan kemenangan dalam pemilihan sesebuah parti menjadi lumrah kerana hak memilih terletak di tangan akar umbi. Namun keterusan dan integriti dalam proses pemilihan menjadi tonggak dalam memastikan keadilan dan kesaksamaan yang hak dijulang dan diutamakan. Sebagai sebuah parti yang menjunjung keadilan, perkara sedemikian tidak seharusnya berlaku, tetapi perlu segera mencari jalan penyelesaian demi semangat perjuangan yang selama ini dilaungkan. Jangan nanti orang yang menang menjadi arang, yang kalah pula menjadi abu. Musuh berdansa keriangan dan bertepuk tangan. Operasi cari dan menyelamat mangsa banjir ekoran kejadian kepala air di Kupang, Baling, Kedah diteruskan dengan penemuan beberapa mayat dan ianya merupakan sesuatu yang amat menyayat hati. Salam takziah daripada Jom Channel kepada seluruh ahli keluarga dan penduduk yang terjejas. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kalian. Seramai 80 anggota polis di Raja Malaysia PDRM, 68 dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, 55 dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, 13 dari Rela, 20 dari unit amal serta 5 anggota dari Medical Rescue turut serta dalam operasi. Banyak kampung yang terjejas teruk dan seramai 51 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan SMK Jerai, 42 keluarga di Surah An-Nur, 186 di masjid serta 1038 di SMK Agama Al-Khiriyah dan air semakin surut namun banyak kawasan dipenuhi lumpur. Setakat jam 8 malam tadi seramai 1424 mangsa banjir daripada 93 keluarga ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di sekitar Kupang. 7 rumah dilaporkan musnah akibat dihanyutkan arus deras manakala kira-kira 70 lagi rosak susulan bencana berkenaan. Laporan rasmi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM mengesahkan tiada aktiviti pembalakan aktif di kawasan hutan simpan Gunung Inas sehingga mengakibatkan kejadian kepala air dan banjir kilat itu. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, sebaliknya terdapat pembangunan ladang hutan di Kompaktmen 8, hutan simpan Gunung Inas sejak 2019 yang mendapat kelulusan Kerajaan Negeri Kedah. Tujuan pembangunan ladang hutan itu adalah bagi penanaman semula yang setakat ini membabitkan penanaman lebih 5,000 pokok di kawasan seluas 52 hektar. JPSM telah membuat semakan dan siasatan serta mengesahkan bahawa pokok yang dihanyutkan itu adalah bukan daripada kayu-kayu balak akibat aktiviti pembalakan. Ini adalah kerana kayu-kayu itu dihanyutkan bersama akar-akarnya sendiri. Jadi kita mahu betulkan tanggapan sesetengah pihak bahawa berlakunya pembalakan aktif yang menjadi punca berlakunya kepala air di sungai iaitu di Sungai Kupang, katanya kepada bernama. Sementara itu, Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berharap projek tanaman Musang King dapat dihentikan selepas ia dipercayai menjadi punca kejadian kepala air sehingga menyebabkan 3 penduduk kampung Iboy ditemukan lemas. Beliau berkata pihaknya sudah mewakili penduduk menghantar memorandum bantahan projek ladang Musang King di gunung berkenaan kepada Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur sebelum ini. Saya mewakili penduduk sudah membawa memorandum bantahan yang ditandatangani oleh 900 penduduk sekitar beserta dengan nombor kad pengenalan mereka. Penduduk pun sudah banyak kali melakukan demonstrasi berhubung isu berkenaan. Saya sudah serahkan kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi. Projek itu diluluskan oleh Kerajaan Negeri sebelum ini. Isu ini bukan sebulan dua tetapi sudah bertahun-tahun. Saya sudah cakap dalam Parlimen 6 bulan lalu. Kita di Baling perlukan 300 juta ringgit untuk menyelesaikan isu banjir di Baling. Sudah berulang kali saya merayu termasuk kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, katanya seperti dipetik Berita Harian. Sesiapa pun boleh nampak punca kepala air di Kupang, Kedah petang Isnin lalu.
Melalui Outdoor Maps, aplikasi Windy pada imej satelit menunjukkan aktiviti membalak pada muka bumi berketinggian 1029 meter dari paras laut. Mungkin akan ada penafian daripada pelbagai pihak yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Paparan ini sekadar mengajak anda melihat yang alam tidak akan berkelakuan aneh dengan kejadian biasa tanpa ia kesakitan kerana dicederakan. Kepala air mungkin boleh terjadi di mana-mana, tetapi magnitudnya sekadar dalam lingkungan aliran maksimum sungai. Namun, kesan pembalakan kaedah gondol baharu atau lama adalah punca kepala air dengan banjir berlumpur apabila sisa pembalakan ini mengempang aliran dan runtuh. Arusnya meruntuhkan tebing dan tanah runtuh itulah yang mewujudkan banjir lumpur. Sangat menghairankan, ada projek penanaman musang king pada ketinggian 1000 meter dari paras laut. Mana ada negeri lain buat macam Kedah. Itu kan kawasan tadahan air. Kebebalan apakah ini? Kerakusan, ketamakan dan penting diri menjadikan para pemimpin dan ahli politik yang ada kuasa melupakan kelestarian alam dan hukumnya. Tanpa mengira kesan yang bakal diterima, nyawa rakyat langsung tidak bernilai bagi mereka. Anak kecil dan orang tua menjadi korban, hanyut di bawah arus kesan kesakitan alam yang diseksa sang durjana ini. Dan mereka masih mampu tersenyum bergelak ketawa di rumah agam. Kepada yang selayaknya berbicara tentang isu ini, di mana anda ketika ini? Jangan hanya tahu menuding jari, mencabar orang di sana sini. Sila jawab untuk rakyat anda. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.